Boleh dengar suara saya? Boleh sir, boleh. Okay, alright. So bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and a very good afternoon to all students. Thank you for joining the class today. So pada minggu ini kita telah mula masuk ke chapter yang terakhir untuk subjek dynamics ataupun ini kita panggil sebagai modul number 4 lah, modul yang keempat. So sebelum ini kita telah cover work and energy, and in this module number 4, we will be discussing about impulse and momentum. Okay, impulse and momentum is the title of this module. Okay, so there are a few objectives that we are going to cover in this chapter. So the first one, today hopefully we will be able to learn about linear and angular momentum. Okay, and then we will also try to cover the principle of linear and angular impulse and momentum. Okay, and in the next class we will then discuss the conservation of momentum. So basically there are three main topic lah dalam chapter ini, dalam module 4 ini, which is linear and angular momentum, kemudian kita ada principle of impulse and momentum, dan juga conservation of momentum. Okay. So let's first talk about linear momentum. What is linear momentum? Okay. Siapa ingat momentum? How do you calculate momentum? Kalau dalam modul yang lepas ataupun chapter yang lepas, chapter 3, we learn about work and energy. So first kita belajar tentang kinetic energy. Sekarang ni kita masuk dalam chapter baru, and we are now talking about momentum. So siapa masih ingat how do you calculate momentum? Anyone remember how to calculate momentum? Sir. Yes. Mass time distance. Velocity. Sorry? Mass times velocity. Mass time velocity, betul. Okay. So linear momentum, kita dalam dynamics kita gunakan simbol L. Okay, kalau sebelum ini untuk kinetic energy we use simbol T. Untuk linear momentum kita gunakan simbol L, which is linear momentum lah, is equal to mass, okay, mass darab dengan velocity. Okay, velocity. So in other words kita boleh tulis sebagai L is equal to m times vg, velocity of the center of gravity. Okay, m kali vg. So ini ialah vector punya quantity lah, sebab velocity ni ada direction. Okay, velocity ni kita boleh tulis dia sebagai vector. Kenapa kita tulis dia sebagai vector? Sebab dia ada direction. Velocity ni dia ada velocity in x axis, dia ada velocity in x axis, and dia ada juga velocity in y axis. So velocity ni boleh jadi dalam x axis, boleh jadi dalam y axis. So dia ada direction, therefore dia ialah satu vector punya quantity. So bila velocity ni vector, secara automatik linear momentum pun ialah satu vector quantity jugalah. Okay, yang bukan vector ialah mass. Okay, saya harap you masih ingatlah apa maksud vector quantity. Okay, vector ni ialah dia ada magnitude, iaitu dia punya value dia berapa, 10, 20, itu magnitude lah. Magnitude and direction, dia ada kedua-duanya, and direction. Untuk mass dia bukan velocity, dia bukan vector. Mass ini bukan vector because dia hanya ada magnitude. Dia ada 10 kg, 20 kg, that is the mass. Dia direction dia sama je. Dia bukan direction sama, dia tak ada direction. Yang bertindak ke bawah yang kita buat tu ialah weight, ialah weight, iaitu mg.
bukan mass punya direction. Okay, so this is what we have. Linear momentum ialah L kali dengan linear momentum L is mass kali dengan Vg, velocity of the center of gravity. Okay, now disebabkan kita bercakap tentang rigid body yang ada 3 jenis pergerakan. Kalau kita bercakap tentang partikel ataupun satu titik yang kita belajar dalam dynamics semasa diploma, dia hanya ada satu jenis sahaja motion, iaitu translation sahaja. Tetapi dalam rigid body yang kita melibatkan satu objek yang besar, dia akan ada 3 jenis motion, iaitu translation, rotation dan juga general plane motion. Jadi dia ada juga angular punya elemen ataupun rotational punya elemen. So dalam kes ini untuk angular momentum kita gunakan simbol H. Okay, kita gunakan simbol H untuk angular momentum, iaitu siapa boleh agak apa angular momentum kalau based on apa yang you lihat di sini. Kalau linear momentum tu mass kali velocity, apa angular momentum? So dia mesti quantity ataupun parameter yang sama. So kalau linear kita ada mass, kalau angular kita akan ada apa? Siapa boleh agak? Apa yang boleh menggantikan mass? Mass untuk linear, kalau angular, kalau rotation kita gunakan apa? IGW, sir. I, yes. So untuk angular, H akan jadi, tadi kita ada mass kali velocity. Untuk angular momentum dia ialah mass moment of inertia, IG, mass moment of inertia. Okay, darab dengan, kalau tadi kita ada velocity, sekarang untuk angular dia akan jadi angular velocity, iaitu omega lah, angular velocity. Okay, so kita boleh tulis dia sebagai H sama dengan IG, ataupun H ni dia boleh berubah sama ada kalau kita nak calculate pada titik G dia jadi HG. So dekat sini dia akan jadi IG darab dengan omega. Okey, tapi ada juga keadaan yang mana kita boleh calculate pada titik O, for example, nanti you akan tengok dia akan jadi HO sama dengan IO kali omega. So yang ini pun sama, omega ini ada direction, dia ialah vektor, dan juga HG ni pun ialah satu vektor juga. Okay, HG satu vektor kerana omega itu satu vektor. Okay, tapi dalam calculation untuk chapter ini kita akan prefer menggunakan skala punya calculation lah. So in that case saya akan padam ini untuk menunjukkan bahawa kita akan guna skala punya calculation. Okay, so this one also kita tidak akan gunakan vector punya calculation, kita akan gunakan skala lah. So saya akan padam ni dulu. Alright. Okay, so ini yang kita ada untuk mass moment, untuk angular momentum dan juga untuk linear momentum. Alright. Okay, sekarang kita pergi kepada jenis motion. So ada 3 jenis motion. Let's zoom in. The first one, kita dah belajar tentang translation. So when the motion of the object is only translation, then kita tak ada angular momentum lah. Momentum dia kalau you tengok dekat sini hanyalah L sahaja, iaitu M kali Vg. Okay, M kali Vg. So dalam kes ni kita ada L sama dengan
L sama dengan M times VG. Okay, whereas HG sama dengan kosong. Kenapa HG sama dengan kosong? Kerana objek ini tidak ada rotation. Dia hanya bergerak dalam translation sahaja. Okay, so ini yang kita ada dalam case translation. Okay, so L sama dengan MVG, HG sama dengan kosong. So bila kita berhadapan dengan soalan, when you are trying to solve the problem, you need to identify lah what is the type of motion. So apabila kita pergi kepada rotation, okay, when we have rotation, now you see dekat sini dia akan ada L sama dengan MVG. Okay, ini direction rotation lah. Dia tangent kepada path. So kalau you imagine point G ni dia berpusing pada O. Okay, kalau saya bawa ke sini sikit, path dia akan jadi macam ni. Ini path of rotation point G. Okay, so bila path dia macam tadi, bila path dia bulat, dia punya velocity dia akan jadi tangent kepada path ini. So velocity akan menghala ke sini lah. So ini yang dilukiskan di sini, velocity VG, velocity VG. So dalam case of rotation, we gonna have L sama dengan MVG satu, dan juga kita ada rotation dekat sini. Bila kita ada rotation, there will also be HG sama dengan IG omega. Okay, HG sama dengan IG omega. Ini kalau kita calculate about point G. Okay, dia sama sahaja macam yang kita belajar dalam work and energy dulu. So dalam case ini kita ada L sama dengan MVG yang pertama. Kita ada HG sama dengan IG kali omega yang kedua. Dan kita juga boleh calculate about center of rotation. Okay, kita boleh calculate about center of rotation. Kalau kita calculate about center of rotation, so semua ni akan jadi berubah kepada IO kali omega. So what you're gonna have is HO sama dengan IO kali omega. Okay, and then samalah macam mana nak dapat IO, kita guna parallel axis theorem lah. IO sama dengan IG plus MD square. Okay, dia punya method dia sama sahaja. Alright, so dalam case ni kita ada dua lah. Kita sama ada kita calculate pada center of gravity G, atau kita calculate pada center of rotation O. Okay. Alright. So itu untuk translation dan juga rotation. Satu lagi kita ada general plane motion, sama juga dengan apa yang kita telah belajar dalam work and energy. Okay, kalau you tengok dekat sini, untuk general plane motion pun kita ada L sama dengan MVG, and also we have HG sama dengan IG omega. So dia ada dua-dua lah. Okay, dia ada L sama dengan M times VG, and then dia ada HG sama dengan IG times omega. And kalau kita dapat cari the location of IC, instantaneous center of zero velocity. Okay, if we find the location of IC, dan kita boleh calculate HIC. Okay, sama dengan IIC darab omega. Okay, dan IIC ni pun sama, gunakan parallel axis theorem. IIC will be equal to IG plus MD square. Alright, so yang ini kita ada one equation, two equation untuk general plane motion. And kalau kita dapat jumpa location of IC, kita boleh permudahkan lagi calculation. We don't have to calculate dua term seperti yang di sini. Tak perlu guna yang ini. Kalau kita ada IC, kita boleh guna HIC untuk calculate dia punya momentum. Okay. So itu the momentum with respect to jenis motion. So ada translation, rotation about a fixed axis, dan juga general plane motion. Okay, so basically apa yang you perlu ingat ialah basicnya yang inilah, L sama dengan M kali V,
H sama dengan I kali omega. So ini dua ni very important untuk you remember. L sama dengan M kali V dan H sama dengan I kali omega. Okay, I apa tu bergantung kepada kita calculate pada point mana. Alright. So let's look at a few example. Okay, now saya zoom in kepada yang example yang pertama dulu, yang disk rolling. Okay, determine the angular momentum. Okay, sekarang ni dia hanya minta nak cari angular momentum. Okay, 100 kg disk ataupun 100 kg lah rod dekat bawah. Okay, 100 kg, yang ini disk. So dia bagi M dia 100 kg. Satu about point G, satu lagi about point O. Ada dua soalan ini. So dia nak apa? Dia nak kita calculate angular momentum mula-mula about point G. So about point G is first dia nak HG. HG tu apa? Yang kedua dia nak HO. HO apa? So ada dua perkara yang dia minta kita calculate lah. So bila kita go back kepada yang sini, kita tahu H sama dengan I kali omega. H sama dengan I kali omega. So first thing to do is to calculate the mass moment of inertia. Yang pertama sekali kita kena calculate ni lah, mass moment of inertia I tadi. Mula-mula calculate IG dulu lah. Calculate mass moment of inertia about center of gravity. Okay. So saya akan padam ni dulu untuk kita calculate I dulu. Okay. So let's calculate IG. Okay, IG untuk disk. Dia tak bagi radius of gyration, bermakna disk ini ialah homogeneous. Okay, so IG sama dengan untuk disk 1/2 M kali R square. Okay, ini based on the table yang you can refer lah. Okay, so this will be sama dengan 1/2 times 100 darab dengan R is 2 square. Okay, so what is the value here? 50 darab dengan 4 should be 200 lah kan. 0.5 times 100 times 2 square. So you get 200. Okay, you get IG sama dengan 200 kg meter square. Okay, once we have IG, now kita boleh calculate HG. Okay, yang pertama yang dia nak HG iaitu angular momentum about point G. Okay, this will be HG lah, angular momentum about point G ni HG. So dia nak HG sama dengan IG darab omega. Omega yang mana? Omega is this one given in the question, 3 rad per second. Okay, omega is already given, so what you need to do is 200 IG yang kita dah calculate multiply with 3. Okay, dapatlah HG sama dengan 600. 600. Okay, what is the unit? What is the unit for ini? Unit untuk angular momentum. Unit untuk angular momentum, unit untuk IG ialah ini, kg meter square. Kg meter square. Yang omega ni pula is radian per second. Okay, so dia akan jadi kg meter square per second. Per second. Radian tu boleh diabaikan lah, sebab radian tu hanya menunjukkan dia punya angle rotation sahaja. So normally kalau you check dalam textbook, dia akan tulis sebagai kilogram meter square, datang daripada IG per second terus. Per second, dia tak tulis radian. Okay, so ini unit untuk, this is the answer untuk HG. Okay, HG. Now dia suruh juga kita calculate HO. Okay, bila you want to calculate HO, dia akan jadi bukan lagi IG omega, but it will be IO darab omega. So now what you need to do is to find IO lah. IO sama dengan IG plus MD square. Okay, IG plus MD square. Yang ini parallel axis theorem. Sama macam kita belajar sebelum ni. IG kita dah calculate. Sekarang kita nak tahu what is D square. What is D square? D
D kena tengok kat sini. Sini ada O, sini ada G. So D ialah distance daripada O ke G. So O dekat sini, pergi ke G dekat sini, dia punya distance ialah 2 meter sama dengan distance sama dengan R lah, 2 meter dia punya distance. So what you need to do is gantikan D tu dengan 2 meter lah. So dia sama dengan IG tadi kita dah dapat 200 plus M is 100 darab dengan 2 meter square. Okay. So 200 plus 400 is 600 lah. 200 plus 100 times 2 square, it should be 600. Okay, so IO sama dengan 600 kg meter square. Alright. So yang ini therefore IO akan jadi sama dengan HO akan jadi sama dengan 600 times dengan 3 rad per second. Okay, 3 ni datang daripada sinilah, given in the question. Okay, so 600 times 3, HO sama dengan 1800 kg meter square per second. Okay, so we have solved the problem lah. Ini jawapan yang pertama untuk HG dan ini jawapan yang kedua untuk HO. Alright. Do you have any question? Ada apa-apa soalan? Untuk contoh calculation angular momentum. Sekarang kita tengah calculate angular momentum. Do you have any question untuk calculate angular momentum? No, sir. Jelas Jelas. Okay, good. So sekarang ni soalan yang sama, determine angular momentum 100 kg. Sekarang ni kita tengok pada rod pula. Okay, 100 kg ni dia jadi pada rod. Okay, so saya akan bawakan, how do I sekejap, saya nak turunkan dia sikit. Okay. Alright. So sekarang ni determine angular momentum 100 kg rod about point G dan juga about point O juga. Alright. So the first step sama sahaja, kita kena calculate IG untuk rod ini. Okay, IG untuk rod. So IG will be untuk rod yang homogeneous ialah 1/12 ml square. Okay, 1/12 ml square sama dengan 1/12 times 100 the mass of the rod. Dan L dia, berapa L dia dekat sini? Sini 1.5 separuh yang kedua 1.5. So panjang dia sebenarnya 3 meter lah. Daripada sini ke sini is 3 meter. Alright, so sekarang ni kita letakkan 3 square dekat sini. 3 meter square. Okay, so we have IG sama dengan 1/12 times 100 times 3 square. You will get 75. Okay, 75 kg meter square. That is IG of the rod. Okay. Bila kita dah ada IG, kita boleh calculate HG. Okay, angular momentum about center of gravity. Center of gravity dia dekat sini, separuh daripada rod. So yang ni kita calculate angular momentum about center of gravity. Okay, you kena ingat benda yang berpusing, benda yang rotate, bila kita calculate, kita kena tahu kita calculate tu pada titik mana. Ada calculation kita calculate pada titik G, ada calculation kita calculate pada titik O. Okay, so itu penting. Ya, untuk kita tahu kita calculate tu about titik mana, pada titik mana. Okay, so in this case is about point G. So HG sama dengan IG times omega. Okay, IG times omega. Omega is given here 4 radian per second. Okay, so dia jadi 75 times 4. 75 times 4. So HG akan jadi equal to berapa? 75 times 4 is 300. Okay, HG sama dengan 300 kg meter square per second. Okay, radian tu dia tak tulis. Okay, radian dia abaikan, dia hanya tulis kg meter square per second saja. Itu unit untuk
angular momentum. So ini jawapan kita yang pertama. Okay, yang kedua dia nak HO. Okay, dia nak HO yang kita dah tahu sama dengan IO darab omega. Okay, now what we need to find is to find IO. Okay, IO sama dengan guna parallel axis theorem, IG plus MD square. Okay, D again ialah distance. D dekat sini kita tengok sini O dengan G. So dia ialah distance daripada O ke G. Distance daripada O ke G. So O dekat sini pergi ke G. This will be the distance. Berapa distance dia? Is already given here 1.5 meter. Okay, distance daripada O ke G. So inilah dia punya jarak D. This is the D yang kita perlukan. Okay, so dekat sini kita boleh dapat sama dengan 75 plus 100 times 1.5 square. Okay, so dapat IO sama dengan 75 plus 100 times 1.5 square is 300 juga. Okay, so dapat 300 kg meter square. Okay, this is IO. Therefore, dekat sini HO akan jadi IO ialah 300 times dengan 4. 4 is omega. So kita akan dapat HO 1200 kg meter square per second. Okay, so ini ialah jawapan untuk HO. Okay. Do you have any question so far? Jelas untuk calculate angular momentum? Jelas, sir. Okay, so dalam exercise ni saya tunjukkan macam mana calculate angular momentum about point G, macam mana calculate angular momentum pada point O. So bergantung kepada soalan yang you dapat nanti, you kena decide lah sama ada nak calculate about G atau about O. Okay, decide tu macam mana? Based on yang ini, based on jenis pergerakan. Okay, biasanya dia akan melibatkan dua ni lah, sama ada rotation ataupun general plane motion. Okay, so kalau rotation ni definitely paling mudah you calculate HO lah. Dia calculate satu saja. Dia tak payah, kalau dah calculate HO tak payah calculate dah yang dua yang atas ni. Okay, kalau general plane motion dia sedikit complicated, kita kena calculate dua-dua. Atau kalau kita dapat jumpa IC, kita calculate IC sahaja. Okay, saya akan proceed dengan contoh yang seterusnya. Yang ini pun disk juga, tapi disk ni rotation. Disk ni rotate, center of rotation dia kat sini. So you boleh bayang disk yang bulat ni, dia sebenarnya melekat dekat sini. Okay, so bila dia bergerak, dia akan pusing ke bawah macam ni. Dia berpusing macam ni lah. So dia akan jadi macam ni. Pergerakan dia macam ni. So point G ni, dia akan turun, berpusing macam ni. So ini titik tengah pusingan G tu. Sebab tu kita panggil dia center of rotation. O ni ialah center of rotation. Okay, so you should be able to imagine lah pergerakan setiap objek ni masa nak menjawab soalan. Baru kita boleh tahu macam mana nak calculate. Okay, ini soalan yang sama sahaja. Okay, saya mungkin tunjuk satu dulu. Dia nak angular momentum, diberi mass 100 kg, satu about point G and yang kedua about point O. Soalan yang sama. Okay. And diberi 4 radian per second ialah omega. Okay. So kita calculate dulu IG dia. IG untuk disk ialah 1/2 mr square. Okay. Sama dengan 1/2 m ialah 100, r ialah 2 meter, 2 square. Okay. So apa kita dapat kat sini? 0.5 times 100 times 2 square sama macam tadi, 200 kg meter square. Okay. Alright, so HG ialah equal to IG plus omega, IG times omega. So sama dengan 200 times 4. So kita akan dapat sama dengan 800 kg
meter square per second. Okay, so ini jawapan yang pertama. Alright. Next ialah untuk kita calculate HO. Okay, sama macam tadi. HO sama dengan IO kali omega. Okay. So nak tahu IO, kita kena buat parallel axis theorem. IO sama dengan IG plus MD square. Okay, so apa value D dekat sini? Value D dekat sini ialah distance from O to G. This is D. So O kat sini pergi ke G kat sini. Distance dia adalah 2 meter sama dengan radius of the disk lah. So D ialah 2 meter. Okay. So berbalik kepada calculation ini, kita dapat IG is 800 tadi. IG is 800 plus 100 times 2 square. Okay, so kita dapat 800 plus 100 times 4 plus 400, 1200. 1200 kg meter square. Alright, so then... Sorry? IG 200. Okay, sorry. Sorry. Okay, thank you. IG ni 200. Betul, baik. 200 tambah 400. So 600 lah kan? This should be 600. 200 tambah 100 kali 4. 2 kuasa 2, 4. 100 kali 4, 400 tambah 200, 600. Okay. So HO is then 600 times 4. Okay, 600 times 4, so you dapat 2,400 kg meter square per second. Alright. Okay, settled. Okay, ada soalan? Okay, kalau tak ada soalan, kita pergi ke yang last, contoh yang terakhir saya nak tunjuk untuk angular momentum. Okay, yang ini ialah apa nama dia ni? Rod. Okay, rod. So mula-mula kita start juga dengan IG. Okay, IG of the rod is equal to 1/12 ml square. Okay, sama dengan 1/12, M dia 100, L dia ialah 2 meter tambah 1 meter tambah 1 meter. So panjang semua sekali ialah 4 meter. Okay, 4 meter is the total length of the rod. So kali 4 square. Alright, so IG sama dengan 1/12 times 100 times 4 square is apa value dia ni? 133.3. 133.3 kg meter square. Okay, so then kita boleh calculate HG. HG sama dengan IG omega. Omega is given 3 radian per second, dia berpusing. Okay, so sama dengan 133.3 times 3. Okay, so kita dapat times 3 is 400. Okay, kita dapat 400 kg meter square per second. Okay, yang itu ialah HG. Okay. Dan yang terakhir kita nak calculate HO sama dengan IO omega. Okay, IO sama dengan parallel axis theorem IG plus MD square. Okay, what is D here dalam case ni? D ialah jarak dari O ke G. So O dekat sini pergi ke G dekat sini. Apa value dia ni? 1 meter. Okay, 1 meter. D ialah 1 meter. Okay, so IG tadi berapa? 133.3. So 133.3 plus 100 plus 1 square. 1 meter sahaja. D tu 1 meter. So kita dapat 233.3 kg meter square. This is IO. Then kita boleh masukkan dalam ni sama dengan 233.3 times dengan 3. Okay, so HO sama dengan 233.3 times 3. Kita dapat 699.9. 700 lah. Lebih kurang. 700 kg meter square per second. Okay.
So this is the final answer. Alright, ada soalan berkenaan angular momentum? Do you have any question? No question? No, sir. Okay, No, so sir. kalau clear, right. So kalau clear, saya pergi kepada impulse. Okay, next ialah kita nak sentuh tentang impulse. Apa itu impulse? Okay, ada siapa-siapa tahu what is the meaning of impulse? Not sure? Okay. Impulse ni pun, since kita bercakap tentang rigid body yang ada translation, ada rotation, ada general plane motion yang combine dua-dua. So impulse ni pun kita kena pecahkan kepada dua. Dia ada linear impulse dan juga dia ada angular impulse. Angular impulse yang berpusing, linear impulse yang straight line lah. Okay, so basically impulse ni ialah untuk linear, dia ialah force darab dengan time. Force kali masa. Okay, force darab dengan time. Ini ialah linear impulse. Dia nak hampir sama dengan work done dulu. Kalau you ingat work done dulu, saya tulis warna merah. Kalau work dulu, work ialah sama dengan force darab apa? Work dulu. Force darab work, ingat tak? Force darab displacement ataupun distance, jarak. Force darab jarak berapa? Itu work. Okay, itu work done. Tapi untuk impulse, linear impulse ialah force kali masa. Okay, linear impulse ialah force kali time. So dia punya simbol yang digunakan ialah I. If I'm not mistaken, it's I. Let me check. Impulse is I. Ya ke impulse is I? Okay. Cuma there is a masa yang mana kadang-kadang force tu boleh berubah-ubah. So the easiest way untuk ataupun the cara paling selamat untuk kita tulis impulse ialah dengan cara menulis dalam bentuk integration, iaitu kita tulis sebagai integration daripada time 1 ke time 2. So contohnya dia kata daripada 0 hingga 3 saat. So time 1 kosong, time 2 dia 3 saat lah. Time 1 tu time permulaan, time 2 tu time yang dia time terakhir lah. Macam hari tu kita calculate work energy, kinetic energy yang awal dan kinetic energy yang akhir. Samalah impulse ni pun, impulse ni kita bermain dengan masa. So time 1, time 2. Time 1, time 2, F force dt. Force dt. Okay, so ini ialah how you write the impulse. Okay, lepas tu depan ni dia ada total. Total ni menunjukkan kadang-kadang force tu ada lebih daripada satu force. Nanti kita akan tengoklah. Kalau ada lebih daripada satu force, kita kena darabkan semua force tu dengan masa. Lepas tu kita kena campurkan semuanya. Okay, itu ialah linear impulse lah. Okay, so kalau let's say contoh, saya bagi contoh contoh F sama dengan 10 Newton. Okay, contoh F sama dengan 10 Newton. Lepas tu kita nak tahu impulse when T sama dengan 5 second contohnya. So macam mana kita nak calculate? Ialah, so kita buat integration daripada 0 hingga 5. Okay, sebab dia kata when T sama dengan 5 saat, maknanya dia mula daripada 0, dia habis dengan 5 lah. F kita masukkan 10. F 10 and then dt. Okay. Siapa ingat integrate 10 dt dapat apa? Siapa ingat integration? Integrate 10 dt dapat apa? Tak ingat? Okey, saya padam dulu yang angular impulse ni.
kita cuba refresh memori balik untuk integration. Contoh kita integrate x dx. Okey, kalau integrate x dx dapat apa? Dapat x square per 2. Ingat tak? X square per 2. Yang ni x ini dia sebenarnya kuasa 1. So bila kita integrate, ingat? Ingat tak? Dia jadi tambah. Yang ni dia kena tambah 1, lepas tu per dengan apa yang dia tambah ni. Jadi 2. So dia jadi kat sini lah. So kalau kita integrate x dx, kita jadi x square per 2. Kalau kita integrate x kuasa 2 dx, kita dapat apa? X kuasa 3. X kuasa 3 per 3. Yes, x kuasa 3 per 3. Okey. Kalau kita integrate 2 dx, kita dapat apa? 2 kuasa 2 per 2. 2 sir. Dapat apa? 4 2 kuasa 4 per 2 2. sir. 2 2 jadi Dapat 2 jadi 1 sir. 1 jadi 1. Tak bukan Jadi 2. Jadi 2. Jadi 2 sir. Jadi 2 sahaja. Salah. 2x. 2x. Dia jadi 2x. Kenapa Jadi jadi 2x sir. Dia sebenarnya macam ni je. Cuma you tengok sini Yang ini x kuasa 1. So dia apa yang jadi ialah, saya padam dulu yang ni. Bila you integrate x kuasa 1, dia jadi x kuasa 1 tambah 1 bahagi dengan 1 tambah 1. Apa yang ada kat atas ni duduk kat bawah ni. Faham tak? So dia jadi sama dengan x kuasa 2 per 2. Okey, yang ini pula x kuasa 2. So dia jadi x kuasa 2 tambah 1 bahagi dengan 2 tambah 1. Sama dengan kat sini x kuasa 3 per 3. Boleh nampak kan? Boleh nampak? Boleh sir. Okey. Boleh. Okey, kalau yang bawah ni sebenarnya dia ada x juga yang bawah ni. Saya jauhkan sikit. 2 dx kan. Dia ada x sebenarnya, tapi x dia kuasa apa? You rasa x dia kuasa apa? Kuasa 1. Kalau kuasa 1 jadi 2x. Tak ada kuasa. Tak ada kuasa. Dia tak ada kuasa, tapi sebenarnya dia kuasa kosong. Kan? Apa-apa yang kuasa kosong sama dengan 1, betul tak? Betul. Y kuasa Betul, kosong, 1x kuasa kosong sama dengan 1. So bila 2 kali dengan 1 dapat 2 lah sebenarnya. Faham tak? Apa-apa yang kuasa kosong sama dengan 1. Okey, so macam mana you nak buat? Bila dia kuasa kosong ni, dia akan jadi 2 kali 2x kuasa kosong tambah 1 bahagi dengan apa yang ada kat atas ni lah, kosong tambah 1. So jadi apa? 2x 2x bahagi dengan kuasa 1 bahagi dengan 1. 1. Bahagi dengan 1, 2x lah. Apa yang bahagi dengan 1? 2x lah. So that's why jawapan dia 2x. Boleh faham? Boleh faham sir. Boleh faham. Okay, so ini ilmu matematik, tak ada kaitan dengan dynamics, tapi saya nak refresh you punya memory lah. Okay, so saya padam semua ni Saya padam balik. Okay, sekarang kita balik kepada contoh saya tadi. Saya nak tunjuk contoh ni sebenarnya sebab kita nak kira impuls ni dia kena ada main dengan integration sikit je. So, kalau kita nak calculate impuls yang diberi ni F sama dengan 10 Newton pada masa T sama dengan 5 saat. So, apa kita buat ialah integrate daripada 0 hingga 5, 10 dt. Okay, so sekarang ni tadi dx, tapi sekarang dt sebab dia main dengan masa, sama sahaja. So, apa akan jadi ialah sama dengan 10t. 10t lah, sebab 10 ni tak ada apa-apa. Sebenarnya 10 ni darab dengan t kuasa 0. Okay, so dia akan jadi sama macam tadi, 10t kuasa 0 tambah 1. Saya silap tulis. Oops. T kuasa 0 tambah 1 per 0 tambah 1. Okay, so sebenarnya ini in the end dia akan jadi 10t lah. Okay, 10t. Tapi tadi dalam contoh tadi kita tak
kita tak ada limit, kita tak ada ni lower limit, ni upper limit, kita tak ada daripada berapa ke berapa. Bila kita ada daripada 0 hingga 5, apa yang kita buat ialah lepas pada kita dah dapat integrate ni jadi apa, kita tulis, kita buat satu garis panjang daripada 0 hingga 5. So ini apa yang you kena buat dekat sini ialah daripada sini dia akan jadi mula-mula 10T tu gantikan dengan 5. 10 kali 5. Okey, yang 5 ni masuk dalam T dulu, yang pertama. Lepas tu yang kedua, 0 pula nak masuk dalam T. So dia jadi tolak. Tolak 10 darab 0 masuk dalam T. 10 darab 0 lah. 0 lah jawapan dia. So in the end you akan dapat sebenarnya jawapan dia 10 kali 5, 50. 50. So inilah impuls apabila T sama dengan 5 second, force sama dengan 10 Newton, impuls dia ialah 50 unit dia Newton second. Sebab yang ni Newton. Yang ni Newton, yang ni second. Newton untuk force, second untuk impuls. Untuk time, sorry. Second untuk time. So dapat 50 Newton second. So itu macam mana nak calculate impuls, linear impulse. Okey. Sekarang tadi saya beritahu ada satu lagi impulse iaitu angular impulse. Okey, angular impulse. Angular impulse. Okey. Kalau, so kita highlight dulu. Yang ni yang you kena ingat untuk linear impulse. Integration force kali dt. Force ni boleh jadi apa-apalah. Dia boleh jadi force yang, kalau kita tulis force ni 10 Newton macam ni, maksudnya ini ialah force yang constant. Daripada awal sampai habis, force dia sama saja. Ada juga case di mana force dia berubah-ubah ikut masa. So contoh dia bagi F sama dengan 10T. So kalau time sama dengan 0, force sama dengan 0. Time sama dengan 1, force sama dengan 1. Time sama dengan 2, kita tulislah senang. T sama dengan 0. F sama dengan 0. Sebab 10 kali 0. T sama dengan 1. F sama dengan 10. Okay. Padam ni dulu. Ni variable force nama dia. So T sama dengan 2. F sama dengan 20. Force dia berubah-ubah ikut masa. T sama dengan 3. F sama dengan 30. Kalau macam ni dia dah jadi lain. Sebab tu kita kena guna integration ni. Kalau macam ni nak cari impulse bila T sama dengan 5 second ni, dia akan jadi integration daripada 0 ke 5. Okey, daripada 0 ke 5 10T. F ni sama dengan 10T kan? 10T dt. So sama dengan integrate 10T akan jadi apa? Ni integrate 10T jadi apa? 10T kuasa 2 per 2. 10T kuasa 2 per 2. Yes. 10T kuasa 2 per dengan apa yang kuasa pada T ni. Sekarang ni T kuasa 2. So kuasa per 2 kat situ. Lepas tu kita kena buat macam tadi. Satu garis daripada 0 hingga 5. Okay, so sekarang ni kita gantikan pula. 10 kali, mula-mula masuk 5 dulu. 5 kuasa 2. Okay, per 2. Lepas tu tolak. 10 kali 0 kuasa 2. Okay, per 2. Yang ni of course jadi 0 lah. Yang ni jadi 0. So 10 kali 5 kuasa 2 per 2. Itulah jawapan dia untuk kalau force yang jenis variable macam ni. Okay, so sebab itu kita kena guna integration lah. Ada kalanya force ni variable. Okay. So saya padam dulu yang ni. Alright, sekarang ni saya nak, tadi kita nak explain tentang angular impulse. Angular impulse. Okay, so untuk angular impulse ini, kalau kita compare dengan ini, sini force. Untuk linear impulse ialah force. So kalau angular impulse, you rasa dia jadi apa? Apa dia punya berlawanan dia dengan force? Kalau linear tu force, kalau angular dia jadi apa?
Kalau linear force, kalau angular dia akan jadi apa? Apa yang berlawanan dengan force untuk angular? Friction ke sir? Friction ke? Bukan friction. Kalau benda yang berpusing. Apa? Kalau berpusing kita Moment. bagi apa? Ha? Moment sir. Moment. Yes. Kalau berpusing ialah moment. So, untuk angular impulse macam mana nak calculate ialah kita gunakan moment lah. Masih juga guna integration daripada time 1 sehingga time 2. Tapi sekarang ni moment dt. Tapi macam saya kata tadi, moment, bila calculate moment, dia ada, bila calculate something yang rotation, dia mesti tengok pada point mana. So dalam kebiasaannya kita tulis mg lah. Mg ni dia akan bergantung kepada yang tadi. Bila kita calculate momentum tadi. Kalau momentum tu HO contohnya, kita nak calculate HO, impulse pun akan jadi MO. Kalau kita calculate moment ni HG, impulse ni akan jadi MG. Alright? Tak apa, mungkin you masih tak berapa faham. Nanti kita tengok contoh yang akan melibatkan angular impulse ini. Alright. So apa ni? Saya nak you nampak bahawa impulse ni ada dua jenis, iaitu satu linear impulse. Kita gunakan yang ini, integration of force dt, ataupun sebenarnya secara basicnya force kali time lah. So kalau angular impulse ni ialah moment kali dengan time. Okay, moment kali time. Okay, ini dia punya kira mudah nak sebut ialah moment kali time lah. Tapi macam mana nak calculate, kita kena gunakan integration ini sebab ada sometimes T1 ni bukan kosong. Kalau T1 ni kosong, you boleh simply darab je dengan time dia. Tapi kalau katakan dia nak daripada T sama dengan 2 hingga T sama dengan 15 katakan. So dia ada lower limit dia bukan kosong. Itu dia jadi sedikit complicated lah. Okay. So ada sikit lagi masa, saya nak tunjuk pada you contoh beberapa soalan. Okay, so ini determine angular impulse. Okay, sekarang ni tadi kita dah calculate angular momentum, sekarang dia nak angular impulse about point O. Dia dah bagi tahu dah about point O, T sama dengan 3 second. T sama dengan 3 second maknanya daripada 0 saat ke 3 saat. Okay, dia nak about point O. Point O dekat sini. Alright. So, angular impulse. Angular impulse tadi apa? Kita punya formula ialah integration of T1 hingga T2 M moment. Okay, sekarang ni dia kata point O. So, moment kita kena MO lah. Moment about O, about point O. MO dt. Alright. So, macam mana nak calculate moment about point O? Untuk calculate moment ni, kita kena lukis dulu free body diagram. Baru kita tahu force mana yang ada dan macam mana kita nak calculate moment untuk force tersebut. Okay, kalau kita draw free body diagram, yang pertama, saya zoom in kat sini. Yang pertama kita ada di center ni akan ada satu mg ataupun weight lah. Ni mg ke bawah. Okay, pada titik O yang dia lekatkan rod ini akan ada reaction force. Reaction force ni kita boleh lukis mana-mana arah. Tak kisah. Okay, mana-mana arah. Dia akan ada dua-dua aksis. Sebab bila titik tu tak boleh bergerak, kiri kanan tak boleh, atas bawah tak boleh, dia akan ada reaction force pada dua-dua aksis. So macam mana kita tulis? Biasanya kita tulis sebagai OX dan juga OY. Sebab ke arah kanan tu aksis X, paksi X, ke atas tu paksi Y. And then ada 500 Newton force dekat sini. Yang ni kita boleh pecahkan kepada 2. Kita boleh pecah kepada 2, iaitu satu ke sini. Satu ke sini. Satu ke... Sekejap Terlukis sini lah senang. Satu ke sini. Okay, kita pecahkan 2 bahagian.
dan satu ke sini. Alright. So ini, okay, yang ini kita kena gunakan triangle kecil dekat bawah ni lah. Triangle kecil. So 500 3/5. Dekat sini 500 darab 3/5. Yang sebelah sini. Untuk yang ni ialah 500 darab 4/5. Okay. 500 darab 4/5. Okay, macam mana nak dapat ni? Basically you boleh imagine ada satu angle kat sini lah, theta. Contoh lah. Okay, so kalau kita nak calculate yang sebelah sini ialah 500 cos theta. Okay, 500 cos theta kita akan dapat yang sini. Yang ini ialah 500 cos theta. So macam mana nak tahu cos theta ni? Cos ialah yang sebelah theta di sini samalah dengan di sini. Di sini juga ialah satu theta. Dia angle dia sama. Sini pun ialah theta juga. So macam tu. So untuk nak calculate cos theta ialah sebelah ni berapa panjang yang sebelah bahagikan dengan hypotenuse. So that's why kita dapat 3/5 untuk yang ni. Yang atas ni pula ialah sin theta. Sin theta ialah yang bertentangan bahagi dengan hypotenuse. So that's why yang atas ni 500 kali 4/5. Ini trigonometry lah. Okay. Saya check. Okay. So, okay. Bila kita dah identify, bila kita dah lukis free body diagram, sekarang ni kita kena identify force mana yang ada moment about O. Force mana yang ada moment? Which force has moment about O? Mana satu? Sekarang ni kita ada OY, OX, MG. Lepas tu kita ada yang ni 500 kali 4/5, kita ada 500 kali 3/5. So semua sekali ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 force. Force mana yang ada moment about O? Apa maksud moment? Rotation, sir. Rotation. Tapi macam mana you calculate moment daripada force? Macam mana calculate moment daripada force? Moment sama dengan apa? Moment sama dengan force kali apa? MG. Distance. Distance. Force kali distance. Yes. Force kali Distance, distance. Yes, force kali distance. So, okay. Sekarang ni kita nak kena identify. Okay, sebenarnya lukisan saya ni salah sikit. Yang ni salah sikit. Okay, saya padamkan balik. Allah. Okay. Saya padamkan. Position dia ni salah sikit. Ya, okay, ni saya padam dulu. Yang ini. Yang ini pun kita padam dulu. Okay. Sebenarnya lukisan dia yang betul ialah dia kena ada di sini. Dia pada titik ni. Sini satu, sini satu. Macam tu. Dia sebenarnya 500 Newton ni dia menghala ke sini. So force dia berakhir dekat sini. Bila kita nak pecahkan kepada dua komponen X, Y tadi tu kita kena buat dekat sini. Baru nampak jelas untuk kita calculate moment. So ini tadi saya dah buat. This is 3/5 darab 500. Okay. Yang ini ialah 4/5 darab 500. Okay, so sekarang ni barulah kita identify force mana yang ada moment. So tadi kita dah bagi tahu moment sama dengan force kali distance. Distance apa ni? Distance apa? Distance apa? Titik O ke center gravity, sir. Okay.
Bukan. Sebab sekarang ni kita nak calculate moment about O. Oh sorry. Moment about O. So kita mesti nak ada distance ke titik O lah. Okey, sekarang kita tengok yang mudah, paling mudah dulu. Force pada titik O. Force OX dengan OY ni, dia betul-betul exactly dekat titik O. Ada distance ke O? Ada. Ha? Tak Mesti ada. tak ada kan? So, kita dah tahu dah. Definitely, apa sahaja force pada titik tersebut, mesti tak ada moment. Ni tak ada moment. Ni pun tak ada moment. Okey, sekarang kita tengok mg pula. Dia ada distance ke titik O? Ada sir. Dia ada Ada. distance yang ni kan? Dia ada distance yang ni kan? Ada. Okey, tapi kita kena tengok rotation dia macam mana. Kalau you rasa, kalau kita bagi force ke sini, rod ni akan rotate macam ni ke? Rod ni akan rotate macam ni? Clockwise. Clockwise ke sini kan? Okey, Yes. bila dia rotate ke sini, kita kena tengok macam mana saya nak explain Distance ni mesti distance yang distance yang 90 darjah ke O. Contoh lah saya bagi tahu, kita tengok mg ni, dia distance ke dia punya force dia ke sini. Force dia ke sini. So dia ni dia sama-sama dalam satu apa panggil? Dia dalam satu line dengan O ni. Dia sebenarnya dia tak ada distance pada O. Jadi dia mg ni tak ada moment sebab dia punya distance tu mana saya nak cakap? Dia sama dengan force yang ini, yang 3/5 ni. Force 3/5 ni, walaupun kita nampak dia jauh dari O, tapi dia tak ada distance sebab dia sama straight line ni macam ni. Yang ada distance hanyalah this one. This one dia ada distance. Dia sebenarnya dia kena tengok sebab dia rotation dia macam ni. Rotation dia macam ni ke sini. So yang ada moment hanyalah force ini. Yang ada moment. Ini distance dia. So kita kena tengok 90 darjah ni. Bila kita lukis line dekat sini, okey saya lukis line lah. Saya rasa ni mungkin you boleh faham kalau saya buat macam ni. Okey, bila kita lukis satu line, dekat sini. Okey. So bila kita lukis satu line, semua yang ada line ni mesti melalui titik O lah. Titik O tadi tu dekat sini kan. Titik O dekat sini. So line ni melalui O. Apa sahaja force yang ada sepanjang line tu semua tak ada moment dekat O. Kalau you tengok sekarang ni, semua force tu semua lalu pada line yang sama. Yang tak ada atas line tu hanyalah force ini sahaja. Yang tak ada atas line. Dia terkeluar daripada line. So force inilah yang ada moment about point O. Force lain semua tak ada moment. Yang ini sahaja ada 90 darjah dengan line tadi yang kita lukis. 90 darjah. Boleh faham ke penerangan saya ni? Boleh sir. Boleh okey. So saya rasa paling mudah macam itulah. Macam mana you nak tahu force tu ada moment ke tak ada moment? You lukis satu line. Kita ambil besar punya. Kita lukis satu line dekat sini. Okey, biar dia lalu atas semua force ni. Okey, dan biar semua force yang tenggelam dengan line tu semua tak ada moment. So dekat sini kita nampak yang ada moment hanyalah force ini sahaja, iaitu pecahan kepada 500 Newton ni. Sebab 500 Newton ni kita apply dia sengit. So dia kena pecahkan kepada dua komponen lah. So satu komponen di sini, satu komponen ke bawah. So komponen ke bawah ni pun berada pada line yang kita lukis tadi. So dia tak ada moment. Yang ada moment hanyalah force ini sahaja. Okay, so moment kita sekarang ni ialah kita kena identify distance dululah. So berapa distance dia? Distance dia ialah daripada distance dia ke mana? Ke O. Sebab kita nak cari moment about O. O ni dekat sini. So distance is this one. Daripada force ini ke titik O, iaitu 2 meter ni yang diberi. So ini moment dia. So bila kita nak calculate moment, ialah moment sama dengan force lah. Force ini ialah 4/5 kali 500 darab dengan distance, iaitu 2 meter. So kita dapat moment ini MO. MO dulu. 4/5 darab 500 darab 2 meter. So kita dapat
800 Newton meter. Ni unit moment. Kenapa Newton meter? Sebab ini force. Ini force. Unit dia ialah Newton. Yang ini ialah distance. Unit dia ialah meter. So dia jadi Newton meter lah. Okey. Sekarang ni kita dah dapat moment. Moment kita 800. Tapi kita nak calculate angular impulse. Kita bukan nak calculate moment saja, kita nak calculate angular impulse. So kita kena masukkan 800 ni dalam sini. Masukkan 800 dalam sini. So apa akan jadi? Angular impulse akan jadi sama dengan integration. Ni yang integration kita belajar tadi. Dari 0 hingga 3, sebab 3 saat ni. Dari 0 hingga 3, 800 dt. Okay, you tengok dekat 800 ni tak ada apa-apa t. So secara automatik, mudahnya 800 t terus lah. Letak macam tu je. 800 t. Okay, lepas tu kita lukis satu line dari 0 hingga 3. So sama dengan 800 kali 3 tolak 800 kali 0. Macam tu cara dia. So sama dengan in the end kita akan dapat jawapan 800 kali 3, 2400 angular momentum ni ialah Newton meter seconds. Newton meter seconds. Okay. Newton meter second ataupun Newton second meter. So kalau you tengok dalam jawapan kadang-kadang dia ada tunjuk rotation dia ke mana. So tadi kita dah bagi tahu dia tu clockwise, so kita tulislah rotation dia tu moment, sebab moment ni benda yang berpusing. So 2400 angular impulse, sorry bukan moment, angular impulse 2400 Newton second meter ataupun Newton meter second. So inilah jawapan yang akhir. Okey. Saya kena berhenti dekat sini. Sebelum kita berhenti, ada apa-apa soalan? Jelas ke? Jelas tak penerangan saya? Jelas tu. Okey, tak Jelas, apa. Dalam kelas yang next week punya kelas, kita akan repeat balik sikit yang ni. And then selepas ini kita akan masuk kepada principle of impulse and momentum tu. Okey. So kita hari ni kita dah cover tentang momentum. Ada dua jenis juga, angular momentum dan linear momentum. Linear momentum L, angular momentum H. Lepas tu ada H tu bergantung dekat mana kita calculate. Kalau kita calculate kat point G, dia jadi HG. Kalau kita calculate point O, dia jadi HO. Yang itu yang pertama, linear momentum dan angular momentum. Yang kedua kita belajar tentang impulse. Impulse ni secara mudahnya force kali masa untuk linear. Kalau angular kita tak pakai force lagi, kita pakai moment. So moment kali masa, sama sahaja. Tapi untuk calculation kita kena gunakan integration ini. Okay, kita gunakan integration dan saya dah tunjuk satu contoh macam mana you nak identify force mana yang ada moment, force mana tak ada moment. So very important untuk you lukis dulu free body diagram. You kena tahu dekat mana ada force, kat mana tak ada force. Dah siap lukis free body diagram, baru kita boleh identify force mana yang ada moment. So kita tengok titik O tu, kita lukis satu garisan pada dia, dan yang mana force yang ada sepanjang garisan tu kita consider dia tidak ada moment lah, sebab dia tak ada distance. Dia tak ada distance yang 90 darjah daripada force itu ke titik tersebut. So yang ada distance hanyalah this one saja yang ada distance ke O. Alright. Okay. So with that, thank you for coming to the class today. I have to end the class now because I need to travel to KL. So I will see you again next week Tuesday. Okay, kita akan revisit balik topik ni, angular impulse, and then kita akan masuk topik seterusnya iaitu principle of impulse and momentum. Okay, thank you very much everybody, and I will see you again next week. Assalamualaikum and have a good day. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.